Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ni kita akan lihat topik baru iaitu elektrik. Okay, awak boleh buka buku teks muka surat 103. Okay, sebelum kita pergi pada yang lebih lanjut, awak mesti dah sedia maklum apakah yang dimaksudkan dengan elektrik. Elektrik ni adalah satu keperluan asas yang sangatlah penting dalam kehidupan semua manusia. Okay, kenapa elektrik ni penting? Sebab elektrik ni dia membekalkan tenaga, cahaya dan juga haba kepada semua manusia. Okay, cuba awak bayangkan. Dalam satu hari kalau tak ada elektrik kat rumah. Contohnya kipas awak tak berfungsi, aircon awak tak berfungsi, terputus bekalan air dan sebagainya. Okay. So, tapi pernah tak awak terfikir daripada mana datangnya elektrik ini? Apakah sumber-sumber elektrik ini? Peralatan elektrik berfungsi apabila ia menerima tenaga elektrik daripada sumber tenaga elektrik. Okey, untuk hari ini awak akan belajar 7 sumber tenaga elektrik. Okey, mari kita lihat satu persatu. Awak boleh buka buku teks muka surat 104 dan 105. Okey, mari kita lihat sumber yang pertama iaitu generator. Okey, generator ini ia menghasilkan tenaga elektrik daripada bahan api yang kita panggil seperti petrol. Okey. Generator ni kita gunakan untuk menyalakan lampu, menghidupkan pam udara di kolam ikan dan sebagainya. Ataupun contoh lainnya apabila awak pergi ke pasar malam. Okey. Setiap gerai-gerai itu akan menggunakan generator untuk menyalakan lampu di gerai-gerai mereka. Okey, seterusnya sumber tenaga yang kedua adalah accumulator. Ya, akumulator ini dia menghasilkan tenaga daripada bahan kimia dan akumulator ni boleh dicas semula. Okay, kita boleh dapati akumulator ni pada kenderaan bermotor seperti kereta, motosikal dan sebagainya. Okay, yang ketiga pula adalah dynamo. Okay, dynamo ni dia menghasilkan tenaga elektrik daripada putaran magnet dalam gelung wayar. Okay. Dia membekalkan tenaga elektrik kepada lampu basikal. Okey. Okey, seterusnya yang keempat adalah sel suria. Okey. Awak mesti pernah dengar apakah itu suria? Okey, suria ni yang kita faham ia adalah matahari. Jadi bila sebut pasal sel suria, awak kena ingat ia datangnya daripada cahaya matahari. Okey. Sel suria ini dia mengubah cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Okey. Kebiasaannya kita gunakan pada lampu jalan, heater di rumah ataupun pemanas air di rumah, satelit dan beberapa jenis kalkulator yang menggunakan sel suria tanpa bateri. Seterusnya adalah jana kuasa hidroelektrik. Okey, jana kuasa hidroelektrik ni dia menghasilkan tenaga elektrik daripada putaran dinamo yang terdapat pada jana kuasa tersebut. Kuasa air digunakan untuk memutarkan turbin dan turbin ni dia akan memutarkan dinamo. Okey. Kebiasaannya ia membekalkan tenaga elektrik dalam bidang perindustrian dan juga penggunaan domestik. Seterusnya, yang keenam adalah bateri. Okay, bateri ni mungkin awak dah biasa dengar. Okay, bateri ni boleh dicas semula. Contoh alatan yang gunakan bateri adalah seperti telefon bimbit, laptop, kamera dan beberapa jenis alat permainan. Okay, dan yang terakhir sekali adalah sel kering. Okay, sel kering ini ia membekalkan tenaga elektrik daripada bahan kimia. Okay, digunakan pada lampu suluh, radio, kamera dan juga beberapa jenis alat permainan. Okey, cikgu ada satu kaedah untuk awak ingat ketujuh-tujuh sumber tenaga elektrik. Okey, iaitu awak boleh cuba untuk hafal ayat ni. Badri dan Hakim guna jalan sempit dan kosong. Okey, daripada perkataan Badri. Okey,
B di hadapan tu membawa maksud bateri. Dan D tu membawa maksud dynamo. A, Hakim membawa maksud accumulator. G, guna membawa maksud generator. J, iaitu jana kuasa hidroelektrik. S, sel suria. Dan K adalah sel kering. So, kita dah sampai ke penghujung PDPC pada hari ini. Untuk hari ini, tiada latihan yang cikgu berikan pada awak, tetapi cikgu ada satu aktiviti yang boleh awak lakukan di rumah. Aktiviti ini mudah saja. Apa yang awak perlu buat adalah cari sekurang-kurangnya 5 peralatan elektrik yang ada dekat rumah awak. Kalau dapat lebih daripada 5, lagi okey. Kemudian, awak kenal pasti apakah sumber tenaga yang digunakan oleh peralatan elektrik tersebut. Dan yang last sekali, bina jadual seperti di bawah. Lihat contoh yang cikgu nyatakan dan catatkan hasil pemerhatian kamu itu. Okay, awak boleh buat dekat dalam buku tulis awak ataupun di atas helai kertas. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih cikgu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.